Selamat datang ke Darah Muda, dan Darah Muda untuk beberapa siri setakat ini kita memfokuskan kepada realiti yang kita sedang hadapi di tengah-tengah COVID-19, dan untuk memahami realiti berdepan dengan tahun 2021, dan ini merupakan bulan yang terakhir untuk tahun 2020. Dalam siri yang sebelum ini, Darah Muda cuba untuk memberikan sedikit positive vibes kepada para penonton, walaupun 2020 ini is gone, tetapi insyaAllah 2021 ini akan ada sinar harapan yang lebih baik. Dan hari ini realiti COVID-19, langkah pemulihan, tajuk yang diangkat kerana kita memahami dalam keadaan ekonomi ketika ini, industri kecil sederhana IKS berhadapan dengan satu cabaran yang luar biasa apabila ada yang mengunjurkan angka hampir 93% daripada perniagaan-perniagaan kecil sederhana ini akan berhadapan dengan situasi yang sangat getir. Dan ketika ini Darah Muda menjemput dua orang tetamu yang merupakan usahawan, entrepreneur yang berhadapan dengan situasi secara real, dan bila saya berbual dengan mereka sebelum kita ke udara ini, pandangan mereka sangat mengejutkan, sangat segar, dan saya rasa tanpa melengahkan masa saya akan jemput mereka masuk dan kita dengar pandangan mereka dalam masa yang sangat singkat ini. Bersama saya ketika ini merupakan Muhammad Zarif Mat Syarif, merupakan pengarah Sing Lab Senyap Berhad, dan juga Firdaus Fik ataupun juga dikenal sebagai Fik Says, pemilik WS Studio Rental. Lepas ni kita nak dengar juga berkenaan dengan perniagaan baru beliau tentang halal bakwa. Tapi sebelum itu kita ucapkan selamat datang, dan saya nak mulakan langsung dengan Zarif ya. Dia sebut tentang belanjawan 2021. Saya sikit fokus je sebelum kita masuk kepada cabaran yang dihadapi oleh peniaga-peniaga kecil sederhana ini, ialah bila baca belanjawan 2021 itu, apakah reaksi awal? Adakah ini belanjawan yang diperlukan, yang diharapkan oleh peniaga-peniaga IKS, ataupun pandangan berbeza? Okey, terima kasih ya Irfan. So bila saya tengok belanjawan 2021 ni, saya nampak kita fokus more on post COVID punya budget. Kita assume since vaksin dah start masuk, so kita assume how we can macam mana kita boleh pulihkan kembali ekonomi kita dengan bergantung kepada aktiviti-aktiviti yang boleh menjana balik ekonomi. So dari segi perniagaan yang saya nampak banyak inisiatif yang dijalankan, tetapi kita perlu memberi banyak kesedaran actually kepada usahawan-usahawan di Malaysia ni, bagaimana kita boleh bergantung kepada situasi yang terkini, digital marketing ni we can say, untuk kita terus not only sustain kita punya perniagaan, tapi kita boleh mengembangkan lagi perniagaan, tambah lagi. Saya kira sebab itu masa depan dalam perniagaan kecil sederhana ini, atau otomasi dan digitalisasi, dan sebenarnya perkara itu juga disebut dalam belanjawan 2021. Dan sedikit konteks, kalau saudara baca ucapan belanjawan 2021 ini, kalau sebelum ini Darah Muda bicarakan tentang belia, 8 sahaja perkataan boleh diucapkan dalam ucapan tersebut. Wanita 9 sahaja, terma disebutlah ucapan Menteri Kewangan. Bila kita bicarakan tentang belanjawan bersasar, hanya 10 sahaja perkataan itu yang keluar daripada ucapan Yang Berhormat Tengku Zafrul. Tapi bila sebut tentang PKS, kita ada 17 tempat yang berbeza bercerita tentang industri kecil sederhana ini. Jadi saya kira perkara ini penting dan menjadi keutamaan kerajaan untuk 2021. Jadi mungkin Firdaus juga boleh berikan sedikit insight bila baca belanjawan 2021 ini dalam keadaan cabaran yang Firdaus sendiri hadapi, yang mana kita nak dengar juga lepas ni. Tapi di awal ini belanjawan 2021 itu, bagaimanakah reaksi Firdaus? Okay, Assalamualaikum. Terima kasih semua. Okay, so bila dia announce, right, the belanjawan, so saya tengok benda tu actually dia banyak daripada in the wide scope. So bila kita menggunakan perusahaan, I mean entrepreneur, bila kita tengok benda tu, dia lebih pada macam the first thing came into datang kepada mindset kita adalah bila duit tu akan datang. Maksudnya adakah dia akan masuk? That's the first thing kita nak tahu benda tu. So the budget yang dia letakkan semua tu sebenarnya ianya sangat membantu. Memang saya boleh, of course ada certain area yang dia orang boleh diperbaiki, tapi bagi saya cuma tekankan yang sebagai entrepreneur ataupun sebagai pengusaha bisnes, kita tidak boleh terlalu depends pada bantuan.
Bukanlah nak kata bisnes saya ni bagus ke tak, bukan. Maksudnya bila kita terlalu depends pada bantuan, dia akan jadi satu bisnes yang terlalu bergantung kepada satu seperti bergantung pada resources. Kita kena pandai untuk menggunakan peluang yang ada. Seperti macam saya menggunakan kita menggunakan perkhidmatan studio, right? Saya nampak trend kalau sebelum ni klien datang, dia akan buat pelbagai jenis content, photoshoot, everything. Tapi bila dah bertukar ke arah digital sekarang ni, saya nampak dia punya trend, dia orang cuba mengadapt adaptasi seperti green screen, zoom, benda yang mereka tak pandai, mereka cuba memaksimalkan sebaik mungkin. So budget yang sedia ada tu sebenarnya ianya seperti penambahbaikan kita punya rancangan model bisnes. Kalau sebagai end user, sebenarnya ianya sangat membantu, tetapi sebagai entrepreneur, the amount yang dia provide tu actually is quite less ataupun tak sebanyak lah, sebab bila kita merancang sesuatu kan, kita perlu mengikuti pelbagai aspek. So macam tadi ada cerita, ada kongsikan yang ianya adalah untuk post COVID. Saya setuju. Tapi masalahnya bila kita bercerita pasal post COVID, kita nak face the current situation. Seperti in any business, they have the overhead. It's good that bila sebut tentang berhadapan dengan all this kind of challenge dan macam mana kita tak kehadapan ini, so kau boleh kembali kepada Zarif ya. So Zarif punya, kau tengok title itu memang clear cut. This is a digital business model. So mungkin Zarif boleh kongsikan adakah sebab bila tengok orang yang memang buat bisnes digital ni, rasa tak ada terkesan sangat kot dengan COVID-19 ni berbanding dengan perniagaan-perniagaan lain. So Zarif, pemikiran ataupun kaedah business model baru pasca COVID-19, mungkin boleh kongsikan perspektif Sing Lab Siang Berhad ini. Okay, thank you Irfan. So berdasarkan pengalaman saya sendiri remote kalau ikutkan dalam polisi syarikat saya, memang kita dah adapt lama dah. Kita dah hire remote worker sebelum COVID lagi. So awal-awal quite challenging juga. In Malaysia boleh kata our mindset, our mentality tak ready lagi for remote. But luckily kita dah practice earlier. But bila datang je pandemic ni, nationwide boleh kata businesses kita tak fully ready untuk kita buat business remotely. That means kita tak jumpa face to face. So yes, to be honest, still ada masalah masa awal-awal MCO hari tu, because kita fokus, our solution fokus dekat education, specifically sekolah. So sekolah kita buat digital marketing, dapat traction, alhamdulillah. But bila nak close the deal in Malaysia, kita still rely face to face business deal. So at the end of the day, bila nak close tu, because of our mentality still rely on that, nak tak nak tunggu habis MCO, then baru kita boleh jumpa, buat final presentation, baru boleh close deal. Jadi untuk malam ini saya kira kita boleh buat satu statement bahawa bukan sahaja industri atau perniagaan yang harus mengamalkan norma baharu, tapi kena ada lonjakan paradigma di kalangan masyarakat Malaysia untuk engage dengan businesses ni secara maya. Sekarang ni dah tak boleh nak close deals face to face, begitu ya Zarif? Ya, betul, saya setuju. Because at the end of the day, COVID ni memang kita dapat vaksin lah. So kita tak nampak lagi post COVID lepas dapat vaksin. But kita boleh assume yang kalau kita mindset kita boleh set perniagaan maya ni boleh dijalankan, not only in Malaysia, but bila kita dah dapat mindset macam tu, kita boleh expand luar daripada Malaysia. So because benda ni dapat bantu banyak dari segi kos operasi. Kita dah tak perlu nak travel, nak beli tiket flight, nak kena spend masa. But if the mindset is right, kalau betul kita dah set, so kita nak expand luar Malaysia tu tak ada masalah. Untuk kita close deal through Zoom, through Skype, shouldn't be problem. Tapi macam mana ya untuk kita beri kesedaran kepada sekolah, kepada agensi, kepada perniagaan-perniagaan lain, nak convince mereka bahawa close deals online ni should be a new norm juga, seperti mana benda-benda lain yang kita sedang amalkan ketika ini. So kita sekarang ni kita dah start on our own actually. So banyak masa dihabiskan untuk kita
bangunkan konten kita sendiri dari segi artikel, gambar, video bagi contoh, dan dapat je leads, kita akan, dia punya follow up dia panjang so dapat je leads, siapa yang interested kita akan contact, hubungi, kita akan start share kita punya artikel, guideline, and then bila dia start implement, kita akan guide dia buat short video tutorial. Because benda ni actually happen to us during MCO, dua sekolah international school kita tak jumpa langsung, but alhamdulillah kita manage to close the deal and then kita implement melalui Zoom saja. Tak pergi ke sekolah, parents pun kita tak hubungi, but alhamdulillah during bulan 3 MCO masa awal start tu, implementation kita dah buat smoothly kepada semua ibu bapa tanpa berjumpa. So actually benda ni kita boleh buat, but bergantung kepada biasa boleh kata dia punya leader dia lah. Kiranya leader dia bersetuju, nampak benda ni meyakinkan, dan dia boleh laksanakan secara banyak. Jadi malam ini pada semua menonton Darah Muda, this is our real living testimony bahawa benda tu boleh buat. Tinggal lagi mungkin ada isu security yang orang nak bincangkan, nak bahaskan, tapi itu dalam Darah Muda yang lain kita akan jemput sekali lagi. Kalau boleh saya kembali kepada Firdaus sebab Zarif sebut tentang mengembangkan bisnes, dan kalau saya rujuk kepada satu posting di Facebook Firdaus 27 November bila sebut tentang halal bakar, itu di hujung tu Firdaus sebut tak salah berimpian, yang salah ialah bila kita tak ambil tindakan. Jadi mungkin Firdaus boleh kongsikan kepada kita, nak ambil tindakan dalam suasana yang ketika ini bukan satu perkara yang mudah ya. Dan walaupun Firdaus sebut bahawa the real reason for entrepreneurship is to create something out of nothing, tapi ada orang yang takut-takut nak ambil jalan seperti itu. Jadi Firdaus berhadapan dengan real challenge, you already face that, you have to, seperti mana yang Firdaus kongsikan di awal tadi, you need to reduce your workforce, and then I think that's a huge decision that you need to make. So mungkin boleh kongsikan kepada kita. Okay, first saya nak sentuh tadi macam tuan saya cerita kan. Sebenarnya betul, it's really important to educate people. Okay, saya sebelum saya sentuh macam topik yang tadi Sila. Okay, so bila bermaksud educate is saya boleh sentuh dari segi fotografi sebagai contoh. Okay, sebagai fotografi mungkin sebelum ni kalau kita nak deal dengan klien macam tadi tuan cakap, kita boleh buat Zoom online. It's true. Kalau kita boleh, sebenarnya in any business, kalau kita boleh overcome the crisis, kita boleh survive lah, senang kata kan, boleh survive crisis ni. InsyaAllah in future kalau ada apa-apa yang tidak diingini. Sebab kalau kita tengok past record pun, pandemik ni pernah berlaku. And kita touch wood lah, kita minta dijauhkan supaya ianya tak berlaku lagi lah. Tapi jika berlaku dan kita boleh overcome the situation, kita boleh sustain insyaAllah, then I don't think be an issue. Kalau dulu for example, saya ambil skop yang terlalu kecil, iaitu skop fotografi sebagai contoh, kita faham wedding fotografi salah satu industri yang sangat terkesan. Kita telah cerita, you make the what duit yang you gunakan sebelum ni, you make profit, mana duit tu pergi kan? Kita tak nak sentuh bab tu kan. Mungkin kan ni ramai saya lihat yang kawan-kawan saya yang dah belajar tentang investment, pelbagai jenis investment lah. So mereka ada sikit knowledge, so next time kalau ada duit, dia perlu buat duit tu. Mungkin sebelum ni bila kita dapat a certain amount, kita spend on benda-benda bukan keperluan, bukan kita punya needs, tapi kita spend dekat wants. So it's a good lesson. So berbalik Firdaus sebut tadi sebelum ni kita dah ada pandemic, and then sebelum ni pun dah boleh overcome crisis during that time lah. Tapi bezanya kalau sebelum ni tak ada government handout. Kalau sekarang ni, kalau saat saya minggu ini Turki baru keluarkan satu laporan yang menyatakan bahawa kesan daripada insentif yang diberikan oleh kerajaan Turki kepada perniagaan di Turki, ekonomi sekarang makin lebih baik berbanding dengan negara-negara G20 yang lain. Jadi berdasarkan kenyataan yang Firdaus bagi tadi, adakah maknanya untuk berhadapan dengan krisis ini, peniaga kecil kena fokus kepada apa yang mereka boleh buat berbanding daripada menunggu bantuan daripada pihak lain? Adakah itu maksudnya? Yeah, it's a part of it. Contohnya macam mungkin sebelum ni, contoh kita ada satu bajet lah, letaklah tak payah besar lah, kita letaklah bajet RM100 untuk buat goreng pisang sebagai contoh.
Dan ini saya cuba letakkan dalam situasi yang konteks yang senang difahami. Tak semua orang faham apa yang government tulis kan, bajet IQS apa ni bajet jana-jana ni semua. Okay, imagine kita ada bajet RM100 untuk buat pisang goreng. Kita kira kalau kita jual di ni kita untung RM50 atau RM100. Imagine ada seorang datang dekat you dan dia katakan, I ada extra RM50 untuk bantu you punya business. Tak tahulah siapa datang kan bagi RM50 kan. So imagine this person is a government lah. RM50. So what you going to do with that extra RM50? You for me the extra RM50 kita boleh varietykan dari segi advertising macam ni kan, digital advertising ataupun paling simple kita letak macam banting atau banner untuk attract more. So macam tadi kan, mungkin contohnya macam wedding photography for example, kalau sebelum ni nak kena jumpa dengan orang sebab nak explain quality album macam mana dan sebagainya. Macam kami juga, orang bertanya, saya nak datang studio lah, saya nak tengok studio lah. So bila terjadi macam ni, kita nak mengurangkan perjumpaan. So apa kita buat? Kita buat pelbagai konten seperti video, gambar, supaya setiap persoalan customer, sebab bila kita ada customer, kita akan ada data, kita boleh tahu apa yang dia cari. Contoh paling simple seperti Google Ads, kita boleh tahu orang ni pergi website ni, dia klik apa-apa. So kita tahu apa yang mereka perlukan. So kita create untuk mengurangkan dia orang datang sebagai contoh. So maksudnya kalau ada seorang datang nak bagi RM50 kepada orang yang jual goreng pisang, dia bagi RM50 tu kena specify. This RM50 you need to buat banting, you kena buat advertising. Adakah begitu maksudnya berbanding dengan apa yang dalam belanjawan ketika ini kita bagi pembiayaan tanpa microcredit kepada PKS, itu tidak cukup? Yes, tapi masalahnya kebanyakan as entrepreneur dia menambahkan, maksudnya you ada satu plan then you rasa contoh you need this particular business, you perlukan 10,000 for example. Kalau mungkin kalau ada 15,000 lagi bagus ini, tapi kita kena maximizekan apa yang kita ada dulu. Kemudian bila ada extra, ada rezeki masuk, ada orang bantu, government bantu, kita jangan topping ataupun tambah daripada segi cost kat sini. Kita kena pilih cara untuk advertise, untuk orang brand awareness. So it's very simple mathematics. Orang tahu, orang kenal, orang test, try your product, they like it, then they come and repeat order. Benda yang simple. Faham. Walaupun saya tak apa lah nak faham, tapi faham lah. Maknanya you bukan tiba-tiba tambah you punya overhead cost just because you dapat duit tambahan. Dan patutnya fokus kepada advertising supaya orang datang untuk join you punya business. Zarif, bila sebut tentang apa yang disebut oleh Firdaus juga tadi, bila sebut tentang nak kembangkan business ini, Zarif juga berhadapan dengan masalah yang sama. Bila sebut in terms of growth, itu challenge dia. Dan bila compare dengan belanjawan 2021, your statement Zarif ialah you are focusing on agenda dalam belanjawan. Daripada fokus kepada insentif yang you boleh dapat daripada itu. I think itu a new thinking. Bila kita bicara tentang belanjawan 2021, boleh tak you kongsikan juga kepada penonton kita tentang macam mana you tengok belanjawan ni bagi usahawan. Ialah you baca belanjawan itu and then you cari peluang how can you generate business daripada belanjawan itu instead of menunggu apakah bantuan yang you boleh dapat. Silakan Zarif. Okay, thank you Firdaus. I would like to, saya nak tambah sikit Fik punya point tadi bila kita dapat additional duit, let's say RM50 tu, saya setuju. Macam mana kita nak double, triple kan duit yang kita dapat tu. Kita dah ada bajet lah RM10,000. Kita ada additional RM50 tu walaupun kecil. But kita sebagai usahawan kena cari cara yang terbaik, macam mana kita boleh double triple kan income tu ataupun kita boleh speed up kita punya development process for example. Dengan ada current budget kita perlu masa 3 bulan, so maybe kita expect kita boleh generate income lepas 3 bulan tu X amount. But dengan ada bantuan tu maybe boleh cepatkan lagi 2 bulan, kita tambah lagi kita punya resources dia. So income instead of kita kena tunggu 3 bulan untuk develop baru boleh generate income, now kita dah shorten into 2 months, boleh generate income lagi cepat. So dia punya projection dia tu boleh improve banyak. Okay, itu yang saya nampak lah kini ada tambahan. Okay, back to soalan daripada Irfan tadi, bantuan sangat penting actually to be honest. But kita sebagai usahawan tak boleh bergantung kepada bantuan kerajaan selama-lamanya. Ada tu memang penting, terutama masa awal-awal MCO. Semua orang terkejut kan.
everything shut down. But bila saya tengok bajet belanjawan ni, saya fokus more kepada agenda kerajaan untuk pemulihan ekonomi. So sebagai contoh, saya sebagai usahawan fokus kepada agenda pemulihan kerajaan. Macam mana kita boleh bantu sektor-sektor PKS ni untuk kita improve balik. So sebagai contoh, fokus kepada digitalization, automation. Kita dah tahu allocation dana dah diallocate oleh kerajaan dekat this particular area, but kerajaan tak boleh nak buat semua on their own. Betul. Kita sebagai PKS yang ada pengalaman sedikit, macam mana kita boleh bantu melaksanakan agenda kerajaan, at the same time boleh bantu juga sustain kita punya perniagaan. So yes, kita punya core memang kita buat solution untuk sekolah, but kita tak limit because of this pandemic ni. Starting bulan 3 kita nampak challenge untuk kita dapatkan customer yang baru sangat-sangat besar because sekolah still require face-to-face punya meeting. So now kita dah diverse into corporate. So kita tengok corporate pula banyak agenda-agenda kerajaan ni dilaksanakan oleh GLC sebagai contoh. So project dah secured by them, macam mana kita nak bantu GLC ni untuk dia executekan project tu successfully. So kita punya core ialah in communication database. So saya nampaklah kita boleh bantu melaksanakan agenda tersebut dengan leverage on kita punya skill sendiri. So now itu pengalaman Zarif dengan Singlat Siam Berhad ya. Mungkin di closing ini kalau boleh Zarif berikan juga daripada lanjutan daripada pengalaman itu, apa yang pesanan ataupun know-how tricks yang Zarif boleh berikan kepada belia-belia kita yang baru nak mula berniaga, yang dia baru daftar SSM hari ini, dia daftar SSM tapi dia tak tahu nak buat apa sebenarnya. Cuma orang kata berniaga ini boleh jana keuntungan. Itu sahaja yang ada kepada mereka. So mungkin sedikit know-how tricks yang Zarif boleh kongsikan kepada penonton kita. Okay. First advice kalau saya boleh bagi siapa yang nak start perniagaan tu, berdasarkan pengalaman saya, better not. It's not easy. Kalau ada option lain, proceed. Sangat-sangat mencabar actually dari segi kita nak sustain not only perniagaan but diri sendiri. Okay. So first advice, kalau ada option lain, pilih option lain. Kalau tak ada, this is the best option, memang nak buat. So please be committed lah. Okay, untuk usahawan yang baru nak mula ni, sebaik-baiknya saya nampak kita rely on bantuan tu, perlu ada kalau bantuan. But inisiatif kita sendiri, sekiranya kita dapat bantuan tu, macam mana kita boleh improve kita punya skill. Because one of the agenda yang saya nampak sekarang ni, kebanyakan PKS punya benefit yang dapat ialah kerajaan banyak bagi training dari segi not only digital marketing, pemasaran online tetapi juga daripada segi solution, automation, whatever solution yang digital solution yang boleh membantukan perniagaan ni mengembangkan bisnes dia. So sebaik-baiknya ambil peluang yang ada ni untuk kita tambah lagi ilmu kita. Sebelum kita memulakan sesuatu, sebaik-baiknya kita ada ilmu, gain sebanyak mungkin. Sebab ilmu dekat luar tu kalau tak ada bantuan kerajaan sangat mahal cost dia. Online marketing sampai 20,000 pun ada yang charge. But because of agenda kerajaan ni nak bantu betul-betul PKS ni, so kebanyakan solution ataupun training ni funded by government bawah HRD. So gunakan peluang ni sebaik-baik. Ya Zarif, kita bagi ruang sikit kepada Firdaus kan. Semua Zarif sebut kan, Firdaus tak tahu sebut apa. Apa. Jadi Zarif, sorry Firdaus, soalan yang sama. You boleh you berhadapan dengan cabaran yang saya rasa very unique dan sangat mendebarkan. So mungkin boleh kongsikan juga kepada penonton kita, if they face the same problem, the same challenge, how do they overcome that? Okay, first memang saya definitely agree that kalau nak buat business kan, ada bantuan nak buat business,
nak mulakan bisnes, jangan. Memang jangan. Sebab kebanyakan orang akan nampak, okay, saya ada RM10, saya beli ni, jual ni, dan dapat profit. Tapi sebenarnya it's a beyond than that. Kita kena fikir dari segi, pada permulaan yes, jual barang. Tapi in future macam mana kita daripada segi costing lain, daripada dan kita cerita pasal management, kita finance, belum lagi cerita pasal kebanyakan syarikat SME di luar sana tak register LHDN, all this kind of thing kan. So benda-benda macam ni sebenarnya kalau boleh bantuan ni bukanlah dia bagi kat you 10 juta, okay dah 10 juta you lah buat apa. Bukan, it's like there's not that much amount, tapi kalau macam ada peluang lain, benda alternatif lain selain business, baik buat benda lain. Macam saya sendiri, bila kita diberikan 3,000 kan, so kita memang nampak F&B is one of the best alternative lah. Tapi so problem is kalau kita just simply create a product atau apa-apa barang kita nak jual, kalau benda tu senang untuk dilakukan atau senang untuk dibuat, ianya akan mudah di-copy, and in the long run you akan face a problem, you nak jumpa, you akan ada competitor, you akan bla bla bla. Sama juga daripada segi mass production. Kalau kita nak we want mass production, ramai orang fikir. Kalau boleh ringkaskan ya, kita kesuntukan masa. Okay, sorry. So kalau katakan untuk siapa yang baru dapat budget ataupun dapat bantuan, right? Cuba cari alternatif lain yang boleh bukan sahaja boleh diguna pakai untuk diri sendiri, tapi boleh menduplicate ataupun mentriplekan budget yang ada. Contoh macam mana kita nak turn daripada RM50 jadi RM100, then that's the most important. So tapi balik kepada the topic of usahawan, it's really important untuk setiap usahawan ada critical thinking, ada be creative. So how dia nak buat benda ni lah macam tadi saya cakap, kita untuk pergi training, is all that kind of thing. Kalau katakan memang tak ada budget langsung nak pergi training, look at your own circle, tengok kawan-kawan, belajar from them. That's one of the way lah. Terima kasih kepada dua tamu kita, Zarif Ahmad Sharif dan juga Firdaus Fik, kerana bersama kita Darah Muda, memberikan satu pandangan yang saya kira tak pernah lagi diutarakan sedemikian dalam seluruh siri-siri Darah Muda. So, saya harapkan supaya ini boleh beri manfaat. And dia cerita yang sebenar sebenarnya. You bila you start berniaga, dan you ada cabaran, and then you need to overcome that challenge, and you tak rely 100% on the handouts. Instead, you try to overcome that yourself. But that's the idea of entrepreneurship kan. Terima kasih sekali kepada dua tamu kita dan kepada semua penonton. Seperti biasa, walaupun PKPB dijadualkan akan habis 6 Disember ini, tapi apa-apa kena terus disiplin dan menjaga SOP, budayakan norma baharu sehingga kita putuskan rantai COVID-19 ini. Semoga 2021 ini ada sinar baharu pada seluruh rakyat Malaysia untuk kita kembali menjalani hidup seperti biasa, walaupun masih lagi dalam keadaan yang berjaga-jaga. Jadi sekian daripada saya, Irfan Faruqi. Jumpa lagi di Darah Muda.